fokus kempen Perikatan Nasional, mereka menggempur dengan kuatnya ketiga-tiga Felda ni, Datuk Lokman. Jadi mereka menjadikan orang Felda ni sebagai satu sasaran utama mereka kerana jumlah majoriti undi datang daripada kawasan Felda berbanding dengan kampung-kampung tradisi. Tetapi saya lihat apa yang ditawarkan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini, nama pun Perpaduan, ialah satu naratif yang sangat bagus. Kita tak mengajar rakyat benci-membenci, hina-menghina, carut-mencarut, maki-memaki. Kita mengajak mereka supaya pilihan raya ini tak akan mampu berubah apa-apa. Menang atau kalah, status quo. Jadi Datuk Lokman, pesanan Datuk Lokman kepada sahabat-sahabat pengundi kita di Felda yang dikatakan menjadi kubu kuat Perikatan Nasional ni, apa cara untuk mereka kembali sokong kita? Pertama sekali, saya haraplah kawan-kawan rakan-rakan di Felda ni, mereka pernah melalui satu zaman, mereka dapat macam-macam nikmat zaman Datuk Seri Najib. Setiap kali hari Felda negara, tak pernah lagi lah saya dengar Datuk Najib tak umumkan bonus ke, bantuan itu ke, pelupusan hutang ke untuk peroka-peroka ni. Terutama pada hari Felda. Hari Felda, sentiasa ada. Zaman Muhyiddin pun ada. Tapi mereka setakat umumkan nak lupuskan hutang. Tetapi hutang yang dilupuskan dengan ayat Ailio dia ni tidak disambut dengan mengambil tanggungjawab untuk membayar hutang Felda ni. Sebab bila dia umumkan hutang peroka dihapuskan, Felda terpaksa absorb hutang tersebut. Bila Felda absorb 8.3 bilion, 8,300 juta ni bukan sikit. So mana nak cari duit untuk tampung kehilangan duit yang begitu besar? Kalau tidak, macam mana nak buat proses penanaman semula, nak bayar gaji peneroka tiap-tiap bulan dan sebagainya, duit yang patut dipulangkan, nak advance tiap-tiap bulan. Jadi apa yang Felda buat? Felda terpaksa menerbitkan sukuk dan campur dengan pengambil alihan Felda Global Ventures. Jumlah sukuk yang diterbitkan ialah 9.9 bilion. Dah 2 tahun tak ada sebarang tindakan daripada Muhyiddin. Bila PMX masuk, Datuk Seri Anwar masuk Jun lalu 2023, barulah dia menandatangan FSRA, satu perjanjian untuk mengambil alih tanggungjawab membayar sukuk yang kita kena servis ni. Duit yang kita dah sukuk yang kita terbitkan, kita dapat 9.9 bilion dan PMX memberi jaminan untuk membayar balik sukuk ini dalam tempoh 10 tahun. 990 juta. Dan PMX telah membuat pembayaran pertama. Dalam erti kata lain, Muhyiddin setakat lupus, tapi dia tak buat apa-apa. Lepas tu, 2 tahun lepas tu, baru PMX buat. Dan kita lihat, isu tentang kemalangan jalan raya akibat daripada lampu jalan. Felda ni kalau masuk ni gelap. PMX jugalah yang telah mengambil tanggungjawab memperuntukkan 500 juta setahun buat lampu jalan. Nak pastikan tak ada lagi kemalangan-kemalangan yang akibat daripada kawasan Felda yang begitu gelap ni. So lebih kurang dekat 3,000 batang lampu akan dipasang di seluruh Felda. Setiap Felda lepas ni akan ada pusat hemodialisis dia. Dia ada apa 5 ni Kak? Ya. 5 permintaan peneroka Felda. Belum minta lagi, PM dah bagi. PM dah umum dah. Saya ada dekat Felda gugusan Raja Alias, seluruh Felda seluruh Malaysia ni. Itu di Negeri Sembilan Di Negeri Sembilan, Raja Alias di Negeri Sembilan. Akan dapat dia punya pusat hemodialisis dia sendiri. Kemudian dari segi rumah-rumah generasi kedua Felda, macam-macam. So kita ni orang Melayu kan. Bila orang berbudi, kita berbahasa. Harapan saya kepada orang-orang Felda ni, kenangkanlah. Kalau kita dulu ada Datuk Najib yang sayang dekat peneroka-peneroka Felda, kita ada Allahyarham Tun Razak yang telah mengilhamkan Felda itu sendiri. Hari ini kita ada kesinambungan.
di bawah kepimpinan Perdana Menteri hari ini, nampak jiwa dia pun dekat dengan Felda ni. Dan baru-baru ni bila rakyat-rakyat berhadapan dengan masalah beras contohnya, beras. Kita lihat semalam Yang Berhormat Mak Sabu pergi berjumpa dengan Datuk Seri Anwar pukul 8 pagi, 8.30 pagi. Apa yang YB Mak Sabu minta, semua dapat. 4 intervensi. Empat perkara yang kerajaan nak interven ataupun nak campur tangan dalam menyelesaikan masalah ni. Antaranya yang pertama sekali, kita akan berikan subsidi. Kita akan berikan subsidi. Datuk Seri Anwar mengarahkan supaya semua farma dengan Lembaga Pertubuhan Peladang ni hantar beras kat semua lokasi yang kita ada masalah pengantaran, masalah bekalan beras tempatan ni habis. Ini kita akan hantar. Dan Datuk Seri Anwar kata, kalau misalnya farma tak mampu nak tanggung kos pengangkutan, kerajaan akan tanggung. Tak kira berapa banyak, kita tanggung. Nak pastikan farma boleh bantu. Sebab lori ni selalu jadi lori banyak. Kita akan bantu. Di Johor kita pernah ada pengalaman. Lepas tu nombor 2, Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni kesian. Kita ni beli beras RM26 satu kampin. Tapi kawan-kawan kita kat Sabah Sarawak ni, mereka ni beras tempatan pun susah nak jumpa. Mereka terpaksa beli beras import yang RM41. So, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar atas cadangan daripada YB Mak Sabu, kita akan subsidi. Kita akan subsidi lebih kurang dalam 900, kita akan subsidi sehingga harga beras ni, beras import maknanya dia orang akan dapat beras import, bukan beras tempatan, beras import. Tapi harga RM31. Kurang RM10 daripada harga sekarang ni, RM41 hingga RM45. Kerajaan tanggung RM10 satu kampit. Cuba bayangkan. Kemudian dari segi yang menyebabkan kita sekarang ni berhadapan dengan kekurangan bekalan ni, sebab semua orang tahu bahawa ada lebih kurang 18 buah negara yang sebelum ini mengeluarkan beras ni, mengimport beras keluar. Mereka ambil keputusan tak nak lagi ekspor. Dulu mereka ekspor keluar, tapi sekarang dah tak nak ekspor. Malah ada macam negara macam Indonesia, mereka pula import. Mereka pula import. Jadi bila beras import ini menjadi kurang di pasaran, dia jadi mahal, maka orang yang biasa makan beras import ni, dia dah kembali makan beras tempatan. Bila dia orang kembali makan beras tempatan, ataupun dia orang berpindah pergi ambil beras tempatan, maka tak cukuplah beras tempatan tu. Ditambah lagi bila orang cerita beras tak ada, orang ada peluang tengok ada 10 kampit, dia ambil semua 10 kampit. Kita letak syarat boleh beli 2 kampit je. Ada suruh dia beli 2 kampit, anak dia 2 kampit, bini dia 2 kampit, dah ambil 6 kampit. Pembelian panik tu. Pembelian panik. Kan? Padahal beras ni boleh tahan 2-3 bulan je. Lepas tu dia dah naik kutu. Betul. Kan? Rosak. So apa yang kita buat lepas ni, 5% daripada beras, penggunaan beras ni, asrama, pembekalan kerajaan, tentera, polis, kan banyak dia orang ni. So semua sekali agensi kerajaan yang menggunakan beras ni, mereka akan dapat beli beras import dengan harga subsidi. Dengan harga subsidi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok balik, ada sebenarnya di dalam TikTok, di dalam media sosial, ada banyak kenyataan yang dikeluarkan oleh PMX, wawancara dengan Bloomberg, wawancara dengan banyak agensi berita asing. Telah ditanya persoalan ini, apakah status pengampunan Datuk Seri Najib, dan PMX menjawab dengan very consistent bahawa adalah menjadi hak orang yang dijatuhkan hukuman untuk memohon dan meminta pengampunan, sama ada pengampunan biasa atau pengampunan diraja, itu haknya. Dan terpulang juga kepada budi bicara Lembaga Pengampunan dan juga Yang di-Pertuan Agong untuk membuat apa-apa juga keputusan. Moral of the story, nak masukkan orang ni, kalau nak bantulah sebelum dia masuk. Kalau dah masuk dalam penjara tu, nak keluarkan dia,
Ini yang orang kata kita ada campur tangan eksekutif dan sebagainya. Jadi jangan marah kepada kita ni yang usaha nak keluarkan. Jadi kita tengoklah kenapa dia masuk kan. Jadi sekian dimaklumkanlah. Baik, Kak Ni. Saya sedang melihat data-data culaan setakat hari ini. Kita nampak ada perubahan sikap di kawasan-kawasan yang UMNO dan Barisan Nasional kalah di PDM itu. Kalau kita tengok ada perubahan di Cimomoy dan kita lihat ada perubahan besar di Telemong. Jadi agak-agak Kak Ani lah, saya belum pernah sampai, mungkin esok lusa saya ke sana. Agak-agak Kak Ani lah, kenapa kawasan-kawasan ini kita lihat dah ada shift sikap, perubahan sikap kepada UMNO Barisan Nasional? Dia ginilah kan. Dalam politik ni, kalau kita nak merayu undi tu, kita kena jumpa mereka. Bukan mereka jumpa kita. Tapi saya melihat di sini, dulu betul ada yang cakap pedas Cimomoy ni tak boleh ditembusi. Apa lagi, ada lagi dia sebut. Kemahal. Kemasul. Semua tak boleh tembus. Kalau kita dengar cerita dia orang ni, memang kita tak boleh nak turun dah. Takut dah kita. Tapi semangat tu yang penting tu, semangat macam perayu-perayu undi kita dah sampai. Saya dah pergi 3-3 dah tu dah. Dah makan pun di rumah mereka. Oh, boleh dia sebenarnya bukan tidak diberi kasih sayang. Macam tu istilah dia kan. Bila kita nampak macam keras, tapi tidak begitu. Sebenarnya orang kampung ni, dia orang kampung, orang Felda, orang Melayu terutamanya kan. Bila kita ketuk pintu, assalamualaikum, boleh tumpang nak jumpa sekejap ke apa kan. Kalau kebetulan ada dia orang tu, kita perlu buat program ziarah, kita program ziarah. Tak ada pula, belum lagi lah dalam sejarah saya pergi ni, ketiga-tiga Felda ataupun kawasan-kawasan Melayu ni, masuk saya pergi masjid dia orang juga tu. Masjid dia, pintu dia terbuka. Maknanya ada setengah-setengah tempat tu kita pergi pintu kunci kan. Ikut waktu semayangnya dia tak boleh langsung. Saya hormat buka jugalah kan yang ada jaket logo parti ni. Tapi saya tengok mereka ni seorang yang berfikiran terbuka. Dia tahulah kita balik daripada merayu undi kan, kempen kan. So bila kita pergi tu, tidak pula lagi dalam sejarah kami dihalau. Oh, jangan masuk, tak boleh masuk. Tak. Mereka tengok kita, kemudian kita sendiri kena tegur. Kadang mereka segan. Macam saya pergi di satu kedai tu kan. Dia tengok kita dulu dan kita tegur dia, apa khabar, baru dia rasa suasana nak mengundi tu, dan dia rasa feel perasaan itu ada apabila kita ni lebih tunjukkan kemesraan kita. Kalau jumpa makcik-makcik kat kampung tu ataupun di pasar-pasar pagi tu, kita bagilah salam, tanya khabar kan. Itu rahsia dia. Saya tengok jentera kita ni, jentera wanita terutamanya lah, wanita dengan rajin kan. Jadi mereka tak berhenti turun ni tau. Dia ikut jadual dia turun sini, dia gedah semua kawasan, pergi rumah ke rumah tu, tak ada jemur. Dan dia buat program kecil-kecil, ceramah-ceramah kelompok, ada program-program demo masak ni. InsyaAllah nampak ada perubahan tu, memang nampak ada perubahan, terutama apabila PMX turun malam tadi, lagilah kita nak nampak dah ada meriah dan mulalah mereka dah lalu lalang, mula dah berani, budak-budak muda dia bawa bendera-bendera kita, insyaAllah. Berbeza sangat pada mula-mula tu. Beza mula-mula kita dah turun tu agak ketat sikit lah, tapi sekarang insya-Allah lah.